kepada soalan ni, dia dah kata dah, mereka bentuk satu eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas frekuensi mimosa pudica dengan menggunakan kaedah persampilan kuadrat. Daripada soalan ni kita akan dapat MV iaitu keamatan cahaya, kemudian kita akan dapat RV iaitu frekuensi mimosa pudica, dan kita akan dapat juga CV iaitu jenis tumbuhan. Jadi kita akan gunakan ketiga-tiga pemboleh ubah ni untuk mendapatkan markah bagi pernyataan masalah hipotesis pemboleh ubah. InsyaAllah kita akan dapat 9 markah dalam tangan sekurang-kurangnya. Jadi bagaimana kita nak buat? Iaitu perkataan mengkaji sehingga ke belakang ni kamu potong. Untuk pernyataan masalah ni kamu tambahkan perkataan ayat kata soal. Contoh macam apakah? Apakah kesan keamatan cahaya ke atas frekuensi mimosa pudica dengan menggunakan kaedah persampilan kuadrat? Tanda soal. Markah pertama untuk ayat soal iaitu dia ada kata soal, apakah ke, bagaimanakah ke, adakah ke, dan juga tanda soal. Tanda soal wajib ada. Tiada tanda soal, hilang satu markah. Kemudian ada MV iaitu keamatan cahaya. Kemudian ada RV iaitu frekuensi mimosa pudica. Jadi itulah pernyataan masalah. Contoh, apakah kesan keamatan cahaya kepada frekuensi mimosa pudica? Tanda soal. Apakah hubungan di antara keamatan cahaya dengan frekuensi mimosa pudica? Lepas itu, kalau kamu tengok kat sini, bilangan kuadrat yang mempunyai mimosa pudica ni, ini adalah RV operasi. Jadi, teacher risau, kalau kamu tukar RV, kamu gunakan RV operasi, kalau yang kamu bagi tu betul tak apa. Tapi takut kamu bagi yang salah. Jadi just guna je RV teori yang dia bagi dalam soalan. Jangan tukar. Kemudian hipotesis. Bila kamu tengok kepada MV dia, keamatan cahaya, maka of course lah dia ada nilai, betul. Jadi bila ada nilai, so kita boleh buat semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi frekuensi mimosa pudica. Paling senang. Tetapi kalau kamu buat kawasan, contoh macam soalan ni, sebab dia bagi kawasan kan. Kalau kamu buat kawasan, kamu kena buat hipotesis perbandingan, iaitu kawasan terdedah cahaya mempunyai frekuensi mimosa pudica yang lebih tinggi, paling tinggi berbanding kawasan terlindung cahaya. Tetapi paling senang kamu guna je lah yang keamatan cahaya dia bagi ni, sebab yang ni memang ada nilai. So benda-benda yang ada nilai boleh buat semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi frekuensi mimosa pudica. Jangan guna yang RV operasi ni, semakin bertambah bilangan kuadrat yang mengandungi mimosa pudica. Kamu guna yang dia bagi dalam soalan. Kenapa? Sebab kalau kamu betul buat, tak apa bilangan kuadrat ni. Tapi teacher takut kamu guna yang lain. Bila kamu guna yang lain, yang kamu reka sendiri, kalau salah, habis markah. Sebab itulah kena guna yang dalam eksperimen yang dia bagi ni. Guna je yang dia bagi ni. Yang mana? Yang ni biasanya teori lah. Jadi kalau untuk operasi ni, kamu kena fikirkanlah juga. Sebab kita akan gunakan untuk bahan radas dan juga prosedur serta jadual. Okey. Kemudian untuk pemboleh ubah. Pemboleh ubah salin balik je lah. Sebab itulah teacher suruh kamu tulis kat tepi ni. Iaitu MV. MV apa tadi? Keamatan cahaya. RV tadi frekuensi mimosa pudica. CV jenis tumbuhan. Jadi tulis sahaja balik, maka kamu dah dapat sekurang-kurangnya 9/17. Tinggi tu. Okey, dah secure dah 9/17. Sekarang
kita nak dapatkan lagi markah baki-baki tu supaya kita dapat 17/17. Seterusnya, apa yang dia minta tadi, dia nak senarai bahan dan radas. Kita fikirlah, eksperimen ni kita nak tengok, nak menyiasat frekuensi kan. Jadi kita dah kena start fikir dah, macam mana kita nak buat eksperimen ni. Kita kena fikir operasi pula. Operasi buat kita fikir. Jadi sekarang ni kita akan menggunakan kuadrat. Lepas tu kita akan kira dan rekod bilangan kuadrat yang mengandungi mimosa pudica tersebut. Jadi of course lah kena ada kuadrat, betul? Of course kena ada kuadrat. Lepas tu yang kita nak kaji ni mimosa pudica. Wajiblah ada mimosa pudica. Sama juga kalau eksperimen tu dia nak kaji, nak menyiasat kandungan vitamin C dalam jus oren. Jadi kenalah ada jus oren. Kita kena ingat macam tu lah. Macam mana kita nak buat eksperimen ni supaya menjadi eksperimen tu. Jadi, apa bahan dan radas? Kalau kamu nak tulis semua benda dalam makmah pun boleh. Tapi tak logik sangat lah kan. Tapi tulis je lah sebanyak mana yang kamu tahu sebab tak ada markah pun yang ni. Iaitu kuadrat segi 4 berukuran 1 meter dalam 1 meter. Lepas tu kita nak buat kan mesti guna pembaris meter kan. Lepas tu kita nak gunting, kita nak guna pen penanda, kita nak guna paku, nak guna tukul. Lepas tu kita nak buat kawasan tu kan, kita nak pastikan kawasan tu exactly sama luas dia. Kena ada kayu pancang untuk pacak pada setiap penjuru, ada tali. Lepas tu mestilah ada pokok mimosa pudica, yang ni memang wajib. Kalau tiada pokok mimosa pudica, kosong markah. Walaupun kamu ada 4 apparatus, 2 material. Kamu takkan dapat 3, tapi kamu dapat kosong. Jangan asing. Macam ni, skema ni untuk pemeriksa. Kamu jangan asing macam ni. Kalau kamu salah letak, salah. Jadi, kamu buat je radas dan bahan, titik bertindih. Lepas tu kamu pun senaraikan je bahan dan radas. Tak perlu asing-asing radas dan radas, lepas tu bahan. Jangan Okey, kemudian kita nak buat prosedur eksperimen. Yang ni kita kena fikirlah kita nak guna berapa. Kamu kena wujudkan. Bagaimana kamu nak wujudkan 5 kriteria ni. Pertama, setting apparatus. At least 4. At least 4 kamu kena reka. Lepas tu bagaimana kamu nak kontrol CV? Senang je. Kita bagi je lah kalau guna kuadrat. Berapa ukuran kuadrat tu? Luas dia 1 meter darab 1 meter kan? 1 meter kuasa 2. Kita dapat dah untuk CV. Lepas tu untuk K3. K3 ni RV lah. Iaitu contoh ukur dan rekod suhu akhir air menggunakan termometer. Mesti ada radas. Itu untuk RV operasi. Kena fikir juga untuk RV teori. RV teori apa pula? Lepas tu untuk MV, K4 MV. Senang je. Iaitu hafal je. Ulang langkah 1 hingga 10 dengan menggunakan contoh jenis jus yang berlainan iaitu jus apple, jus orange dan jus limau nipis. Senaraikan semua MV yang ada. Lagi, kalau untuk dapatkan markah bagi K1 yang macam masukkan larutan methylenol biru ke dalam botol region, macam tu lah. Dan yang paling senang last kali tu mesti ada. Semua data direkodkan dalam jadual tu akan dapat K1. Lepas tu precaution, langkah berjaga-jaga mesti ada. Dalam setiap eksperimen ada langkah berjaga-jaga dia yang khas lah. Dan boleh juga tambah, eksperimen diulang sebanyak 2 kali bagi mendapatkan bacaan purata. Itu dia ada juga cara pemarkahan dia. Kadang-kadang dia terima sebagai precaution. Kadang-kadang dia tak bagi markah. Dia nak juga precaution untuk eksperimen tersebut. Tapi just buat je lah. Ada rezeki dapatlah. Boleh So ada 5 kriteria yang kena ada. Iaitu cara mengendali radas dan bahan. Dalam eksperimen ni, skema ni dia nak at least 3 kan. Tapi kamu jangan buat 3. Buatlah 4 dan ke atas.
Kemudian K2, bagaimana cara mengendalikan pemboleh ubah dimalarkan? K3, dia nak satu je. Cara mengendalikan pemboleh ubah yang bergerak balas. K4, cara mengendalikan pemboleh ubah dimanipulasi. Kadang-kadang yang K3 ni dia nak dua. Dia nak yang operasi, dia nak juga yang teori. Kalau yang operasi yang ukur dan rekod tu, ukur dan rekod bilangan kuadrat yang mengandungi mimosa pudica dengan menggunakan kuadrat 1 meter 1 meter kan. Kalau yang teori, kira dan rekod frekuensi mimosa pudica dengan menggunakan formula bilangan bilangan kuadrat yang mengandungi mimosa pudica bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat darab dengan 100. Jadi kalau kita tengok kat sini prosedur eksperimen 10 ataupun mana-mana bilangan yang sesuai. Itu K2 tu. Itu dah K2 dah sebab kita kena guna semua kedua-dua tempat tu 10 kuadrat. Lepas tu tambahkan lagi. Ukuran dia kena sama. 1 meter darab 1 meter. Itu pun juga K2. Dibina menggunakan kayu pancang. Itu K1. Jadi dalam satu ayat ni kamu akan dapat K2 dan juga K1. Kemudian setiap kuadrat tu dibahagikan kepada 100 petak kecil yang berukuran 0.1 meter darab 0.1 meter. Itu K2. K2. Kita kena malarkan kan CV. Setiapnya menggunakan paku dan tali. Itu K1. Setting apparatus. Padang sekolah dipilih sebagai tempat kajian. Ini K2. Iaitu dia malarkan tempat itu padang sekolah. Kemudian satu kuadrat dilemparkan secara rawak. Secara rawak itu K5. Langkah berjaga-jaga. Di padang sekolah di kawasan terlindung daripada cahaya. Bilangan kuadrat yang mengandungi individu spesies mimosa pudica dikira dan dicatatkan, wajib ada dalam jadual. Ini adalah K3 iaitu RV operasi. Okey. Kemudian langkah 4 hingga 5 diulang dengan menggunakan 9 lagi kuadrat yang dilempar secara rawak. Itu adalah K1. Kemudian kita nak dapatkan lagi satu RV teori pula. Kalau yang kira-kira ni yang teori. Kira, nak selamat, kira dan rekod dalam jadual frekuensi mimosa pudica dengan menggunakan formula bilangan kuadrat ni spesies dah. Okey, bilangan kuadrat yang mengandungi mimosa pudica bahagi jumlah bilangan kuadrat darab 100%. Jadi kalau nak buat kat belakang boleh juga dan catat dalam jadual. Jadi sekarang kamu dah buat 2 dah K2. Kamu ada K3 Kamu dah ada K3 yang operasi. Kamu dah ada K3 yang teori. Yang ni yang teacher cakap tadi tu. Ada setengah skema dia nak satu je K3. Ada setengah skema nak 2 K3. Biasa kita buat kat depan kan, kira dan rekod kan, ataupun ukur dan rekod kan, tapi yang ni kita bilang kan, so kira dan rekod lah, kadang-kadang kita buat hitung. Kemudian ulang langkah 1 hingga 7 dengan menggunakan bilangan kuadrat yang sama tetapi dengan meletakkan kuadrat di tempat terdedah cahaya. So ini K4 ni, ini adalah K4 iaitu untuk MV. Kuadrat yang sama ni K2 Yang ni paling senang, catat rekod semua data dalam jadual K1. Tambah lagi, eksperimen diulang sebanyak 2 kali bagi mendapatkan bacaan purata. Ada rezeki dapatlah untuk K5. So ada ke-5 kriteria, kamu akan dapat 3 markah. Kalau ada 2 je, dapat 1 dah. Okey dah daripada kosong kan. Okey, last kali data. Data ni sayanglah. Data ni selalu kamu lupa nak letakkan yang teori. Yang teori kamu lupa nak letak. Lepas tu kamu lupa nak letak unit. Markah pertama apabila kamu letak MV dan senaraikan MV. Keamatan cahaya, kawasan terdedah cahaya, kawasan terlindung cahaya. 1 markah. Markah kedua apabila ada RV operasi dan juga RV teori. So RV operasi ialah bilangan kuadrat yang mengandungi mimosa pudica. So kena buat 10 lah.
Kalau kamu guna dalam prosedur tadi 8, buatlah 8 kotak. Lepas tu frekuensi. Unitnya adalah peratus. Jadi buatlah sehabis baik, tulis je lah apa yang kamu tahu supaya dapat markah 2/2. Kalau tak dapat 2/2, dapat 1/2 pun dah okey dah. Yang kat sini ni, senaraikan je apa MV yang ada. Nilai dekat dalam ni tak payah isi tak payah. Sebab kita baru rancang eksperimen, kita tak buat lagi. Ingat tajuk bersama dengan unit. Jadi habislah yang discuss untuk soalan 2 kertas 3. Ada soalan tak? Sebab kita dah habis dah bincang trial Negeri Kelantan. Hari Khamis ni sama ada kita nak discuss paper 1 trial Terengganu ataupun kita nak discuss modul kertas 3. Okay, Kalau tak ada soalan, kita akhiri di sini.